A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini sekali lagi di dalam kuliah subuh Taman Syurga Maya kita, iaitu untuk TKSSD, iaitu Tim Kuliah Subuh Syamsul Debat. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebelum memulakan kuliah pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak seperti biasa kepada semua penyumbang-penyumbang kepada tabung Yayasan Haji Ismail. Terima kasih banyak yang tanpa henti memberikan sumbangan. Dan untuk makluman, baru-baru ini berlakunya banjir besar di Seremban, di kawasan Rasah, di kawasan Mambau dan juga Ampangan. Jadi menerusi tabung Yayasan Haji Ismail itu, kita telah pun membuat penyerahan di beberapa rumah bagi memastikan ada yang menerima manfaat daripada sebab kebanyakan mereka mengalami kerosakan teruk, barang-barang tidak dapat digunakan dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka jadi selai sepinggang, mereka jadi tertekan, tuan-tuan muslimin, disebabkan oleh ujian yang besar yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Dan demikian saya telah mengucapkan sabar pada mereka dan telah menyatakan sumbangan daripada Yayasan Haji Ismail ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana hari ini, line clear tak? Suara saya okey tak? Okey tak suara saya? Tolong komen sikit, okey tak suara saya? Cuba tengok komen sikit supaya kita boleh tahu. Puan Rahaya Hussein macam suara saya okey nak? Tengok. Okey, jadi hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang menyumbang kepada tabung. Saya juga nak ucap terima kasih kepada semua yang tak henti-henti memberikan sokongan kepada produk susu kambing Al-Amr. Saya memang amal setiap hari. Tuan-tuan pun perasan kan, siapa yang tengok Facebook saya, badan saya semakin membulat hari itu, tuan-tuan. Saya dah mula diet. Kontrol makan saya. Kalau boleh perasan gambar saya yang semalam pun dah mula kurang. Berat badan saya dah mula susut, Alhamdulillah. Dan saya senang je tuan, saya amal ni je. Kemudian saya stop sugar dulu. Makan, saya cuba kontrol makan, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, pagi-pagi susu kambing Al-Amr, InsyaAllah baik. InsyaAllah baik, untuk banyak khasiatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung bab 6. Semalam bab 5, hari ini bab 6, iaitu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kepada Allah akan menambah kerugian, menghilangkan nikmat dan menghalang pengabdian. Bahkan di samping itu dapat pula menambah kedengkian dan penyesalan. Diceritakan bahawa sebahagian orang soleh bermimpi berjumpa dengan gurunya. Kemudian bertanya kepada guru itu, apakah kerugian yang lebih besar engkau rasakan? Gurunya menjawab, lupa kepada Allah SWT. Itulah kerugian yang sangat besar. Dirawikan pula sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Zunnun Al-Masri. Kemudian dia bertanya, apakah yang Allah akan lakukan terhadapmu? Zunnun menjawab, Allah memanggilku menghadapnya seraya berkata, wahai orang yang mengaku-ngaku, wahai pendusta, engkau mengaku cinta padaku, namun kemudian engkau melupakan aku. Engkau selalu lupa sedang hatimu tetap lalai, padahal umur kian tiada, namun dosamu semakin bertambah. Betul tuan-tuan? Kita umur makin tiada, tapi dosa makin bertambah, hati tetap lalai. Jadi macam mana tuan-tuan dan muslimin? Itulah maksudnya kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan pula seorang lelaki soleh bermimpi berjumpa dengan ayahnya. Kemudian dia bertanya, wahai ayah, bagaimanakah keadaanmu? Ayahnya menyatakan, wahai anakku, dahulu aku hidup lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Tersebut dalam kitab Zahiriyat bahawa Yaqub AS bersahabat dengan malaikat maut. Maka pada satu ketika malaikat maut datang kepada Yaqub. Yaqub berkata, wahai malaikat maut, engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, untuk berziarah saja. Lalu Yaqub berkata, aku mempunyai permintaan kepadamu. Malaikat maut bertanya, apakah permintaanmu? Yaqub menjawab, bila ajalku telah dekat dan engkau hendak mencabut nyawaku, hendaklah engkau beritahu aku terlebih dahulu. Dia kata, kalau boleh kau beritahulah aku dulu, janganlah terus cabut nyawa. Itulah maksud Nabi Yaqub. Kemudian malaikat maut jawab, baiklah, aku akan mengutuskan kepadamu 2 atau 3 utusan. Maknanya aku akan bagi 3 ataupun 2 atau 3 tanda kepadamu. Makna utusan, kan? Maka ketika ajal Yaqub telah sampai, malaikat maut datang lagi kepadanya. Lalu ditegur Yaqub, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku datang adalah untuk mencabut nyawamu. Yaqub bertanya dengan hairan, bukankah engkau
Bukankah engkau telah berjanji kepadaku hendak mengutus 2 atau 3 utusan terlebih dahulu? Malaikat maut menjawab, benar, aku telah melakukannya. Kau kata nak bagi 2, 3 tanda kan? Tapi dia kata, aku dah bagi tanda untuk kau. Kan? Apakah tandanya? Apakah utusannya? Benar, aku telah melakukannya, yakni putih rambutmu setelah hitam, lemah badanmu setelah kuat, dan membongkoknya tubuhmu setelah tegap. Itu adalah utusanku, wahai Yakub, kepada manusia sebelum ia mati. Maknanya ni soalan baca, tuan-tuan. Maknanya pertama, badan yang tegap tu dah jadi lemah. Badan yang tegak dah menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Jadi mana tu tanda-tanda utusan yang malaikat maut dah hantar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Waktu terus berlalu sedangkan dosa kian bertambah. Malaikat maut datang bertamu namun hati tetap lalai. Nikmatmu di dunia hanyalah kepalsuan dan kerugian. Hidupmu di dunia adalah muhal dan batil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita leka lagi. Jangan kita lupa kepada Allah. Kerana Allah tidak pernah lupa. Tak pernah hilang daripada kita, tuan-tuan dan sekalian. Allah sentiasa mengawasi kita. Kita walaupun tidak nampak Allah, kita kena yakin bahawa Allah nampak kita. Abu Ali Ad-Daqaqi berkata, aku datang menjenguk lelaki soleh yang sedang sakit. Dia dikerumuni oleh murid-muridnya. Dia memang seorang guru yang besar. Ketika itu, dia kelihatan menangis. Padahal umurnya sudah lanjut. Maka ku tanya dia, wahai Syekh, apakah engkau menangis dunia ini? Dia menjawab, bukan, aku menangis kerana aku tidak dapat melakukan solat lagi. Dia menerangkan, kerana ini hari terakhir bagiku, padahal aku sujud dalam keadaan lalai. Aku angkat kepalaku pun dalam keadaan lalai. Jangan-jangan aku mati dalam keadaan lalai juga. Kemudian dengan nafas terputus-putus, dia membacakan syair. Kufikirkan hari perhimpunan dan kiamat, juga tertanamnya pipiku di bawah pusara, sendirian tanpa teman, setelah mulia dan jaya. Tubuhku tergadai dengan tanah liat, ku renungkan panjang dan lebarnya hisab. Juga hinanya makamku waktu diberi kitab. Namun harapanku kepada engkau, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau ampuni kesalahanku. Dalam kitab Uyunil Akhbar juga disebut daripada Syaqi Al-Balkha, dia berkata, manusia itu berbicara 3 hal namun bertentangan dengan perbuatan mereka. Nampak? Manusia sebut 3 perkara, tapi buat lain daripada apa yang dia cakap. Kami hamba Allah, akan tetapi mereka berbuat bebas. Mereka katakan, Allah yang, nampak, dia kata dia hamba Allah, tapi dia buat sesuka hati dia. Kemudian dia kata, Allah yang menanggung rezeki kami. Namun hati mereka akan tenang jika bersama dengan harta. Nampak? Ini bertentangan dengan ucapan mereka. Kemudian mereka berkata, kami mesti akan mati. Padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Ini pun bertentangan dengan ucapan mereka. Lihatlah dirimu, wahai saudaraku. Dengan badan yang mana engkau akan menghadap Allah. Dengan lisan apakah engkau akan menjawabnya. Lalu apakah katamu jika dia bertanya? Yang ini Allah bertanya. Siapakah jawapan yang benar atas pertanyaan itu? Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian nasihatilah orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan apa-apa yang diperintahkannya, serta agar mereka mengesakannya dalam bersendirian dan dalam ramai. Tersebut juga di dalam hadis daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, tertulis di Arash, aku menuruti orang yang taat kepadaku, aku menyintai orang yang menyintaiku, aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, dan ku ampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Ini hadis qudsi, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya menuruti orang yang taat kepada Allah, Allah akan cinta orang yang cinta pada Allah, Allah akan makbulkan orang yang berdoa kepada Allah, dan Allah akan ampuni orang yang memohon ampun kepada Allah. Jadi apa lagi yang kita nak tunggu-tunggu? Jangan kita lalai dan leka lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kita ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Hendaklah orang yang berakal taat kepada Allah dengan takut dan ikhlas, redha terhadap keputusannya, sabar atas balanya, syukur atas nikmatnya, serta menerima atas pemberiannya. Allah SWT berkata, barang siapa tidak redha dengan keputusanku, tidak sabar atas pemberianku, tidak syukur atas nikmatku, serta tidak menerima atas pemberianku, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Nampak? Saya ulang balik. Allah Ta'ala beritahu apa? Barang siapa yang tidak redha dengan keputusan Allah, tidak sabar atas pemberian Allah, tidak syukur atas nikmat yang Allah bagi, serta tidak menerima atas pemberian Allah, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Maknanya Allah dah tak nak pedulikan kita. Jadi baik jangan. Seorang lelaki berkata kepada Hasan Al-Basri, aku tidak menemukan kelazatan dalam taat. Lalu Hasan berkata kepadanya, barangkali engkau memandang dalam wajah orang tidak takut kepada Allah. Ibadah bererti engkau meninggalkan segala sesuatu kerana Allah. Seorang lelaki berkata kepada Abi Yazid, aku tidak menemukan lazatnya taat. Lalu Yazid mengatakan, itu kerana engkau menyembah taat, bukan menyembah Allah. Sembahlah Allah sampai engkau menemukan kelazatan taat. Makna seronok ketaatan ni sebenarnya. So nak cek kelazatan tu, sembah Allah banyak-banyak.
Diceritakan bahawa seorang lelaki sedang bersalat ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada engkau aku menyembah. Kan? Dia merasa dia telah menyembah Allah dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba ada di dalam nuraninya ada menyatakan engkau bohong, engkau hanya menyembah makhluk. Nampak? Terdetik dalam hati dia. Segera dia bertaubat dan memisahkan dirinya daripada manusia. Dia tinggalkan manusia, dia bersendirian. Ketika tiba malam dia solat, bila sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu terlintas ke hati dia. Bohong, kau hanya menyembah kepada hartamu. Maka segera dia sedekahkan seluruh hartanya. Sedekah. Ni pagi ni sedekah subuh ni berkat ni tuan-tuan. Sedekah copek. Salah satunya dekat tabung Yayasan Haji Ismail. Boleh. Dekat yang tertera dekat skrin tu. Kan? Jadi mana kata dia pun dia sedekahkan seluruh hartanya, namun ketika dia solat lagi sampai membaca iyyaka na'budu. Kan? Bila dia dah sedekah, dia dah tinggalkan manusia ni, dia tak peduli kadang kan. Maksudnya tak adalah berharap pada manusia, tu maksud dia. Kan? Kemudian dia dah sedekahkan harta dia dan dia solat lagi sampai membaca iyyaka na'budu, ada berkata kepadanya, kini telah benar engkau telah menyembah Tuhanmu. Maknanya kadang-kadang kita cakap tuan-tuan, tapi perbuatan kita tidak seiring. Dalam kitab Raunaqul Majalis diceritakan ada seorang lelaki yang kehilangan sukatan yang diperbuat daripada bulu. Dia tidak tahu siapa yang mengambilnya. Ketika dia sedang solat, tiba-tiba dia teringat siapa yang mengambilnya. Dengan sebab itu, cepat-cepat dia menghabiskan solatnya dan berkata kepada pelayannya, pergilah kamu kepada Fulan bin si Fulan, ambillah sukatanku daripadanya. Pelayan itu bertanya, masa bila Tuan mengingatinya? Tuannya menjawab, ketika aku solat. Maka pelayannya berkata, rupanya Tuan mencari sukatan, bukannya mencari Allah. Hatinya tercuit. Lantas pelayan itu dimerdekakan berkat iktikadnya. Sayugia bagi orang yang berakal, hendaklah dia meninggalkan dunia, tuan-tuan sekalian. Menyembah kepada Allah, memikirkan apa yang akan dihadapinya, serta menghendaki akhirat. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah, barang siapa menghendaki tanaman pahala akhirat, kami tambah pahalanya itu. Dan siapa menghendaki tanaman pahala di dunia, kami berikan kepadanya. Dan tiada akan bahagianya di akhirat. Surah Asy-Syura ayat 20. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendermakan 40,000 dinar secara sembunyi kepada Nabi SAW serta 40,000 dinar secara terang-terangan sehingga dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW beserta keluarganya adalah orang yang berpaling dari dunia, keindahan dan kelazatannya. Bila dia sedekah, tuan-tuan, kemudian Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau bagi semua, apa yang tinggal pada engkau? Sayyidina Abu Bakar menjawab, yang ada padaku hanyalah Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tanya diri kita balik. Setakat mana, level mana kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan lupa kepada Allah. Hidup di dunia ini sementara, di dalam kesementaraan itu, jangan kita lupa pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok hari ini, Alhamdulillah, orang ramai juga yang tengok live pagi ni. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan-soalan, tengok tak ada soalan-soalan, tak ada soalan Pak dah. Semua bagi salam ya. Terima kasih banyak kepada semua yang saya bagi masa 2 minit kalau ada apa-apa soalan nak ditanya. 2 minit. Setakat ni bagi salam. Bagi salam, Waalaikumsalam je saya jawab. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan kau nak tanya, boleh tanya ya. Okey, 1 minit lagi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni dunia ni memang makin lama makin cepat. Nak pula dengan datangnya wabak coronavirus, kita semakin sepatutnya kita makin rapat pada Allah. Janganlah kita makin lalai dan leka. Masa ni lah kita mengejar rahmat Allah. Sama-sama lah kita mengejar. Minta pada Allah SWT supaya berkuatkan keimanan kita dan istiqamah kita dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita tak leka dan lalai. Kadang-kadang kita leka dan lalai, jadilah kita manusia yang rugi, tuan-tuan dan puan. Manusia yang telah mensia-siakan masa yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, nampaknya tak ada apa-apa soalan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah follow saya pagi ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah jangan lupa teruskan pada siapa yang belum subscribe Syamsul Debat TV, boleh nak tengok macam-macam terbaru dekat sana. Syamsul Debat TV, subscribe. Kemudian jangan lupa ada komen-komentar yang kreatif, kita akan bagi hadiah. Kita bagi hadiah. Yang mana kita akan bagi setelah kita cukup 10,000 nanti. Cecah je 10,000, kita akan tengok komen-komen. Mana komen-komen yang kreatif, yang membina, insyaAllah anda akan mendapat ada 5 hadiah yang disediakan. Hari itu kita dah bagi 10 kan. Untuk yang subscribers yang ke 5,000 dan hinggalah ke 5,010.
Kan? Ni sekarang ni untuk 10,000 pula. Ada soalan. Ada soalan dah sampai. Ustaz, betul ke membaca surah Al-Quran lebih afdal dari Quran dan bukannya dari kitab? Apa tu? Surah Al-Quran lebih afdal dari Quran? Macam ni lah, bacalah Quran tuan-tuan sekalian. Bacalah Quran, insya-Allah. Kalam Allah ini yang pentingnya kita kena baca. Nah, kalau sebut dari segi afdalnya baca. Masalah kadang-kadang kita tak baca. Dan kita tak baca Quran letak kat rumah. Ya, lepas nikah bila last mengaji? Bila last mengaji? Letak atas lemari tu kan? Tak mengaji. Kemudian begitu, apa Ustaz, apa hukum salat dengan SOP yang perintahkan? Sekarang ni macam ni. Itu satu. Yang kedua, Cik Mat ni tanya, Ustaz, apa hukum salat dengan SOP perintahkan? Hukumnya apa? Hukumnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi dah pemimpin suruh kita buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma adalah pandangan-pandangan macam apa pandangan Ustaz Kazim utarakan itu, saya pun bersetuju. Sebab andai kata kita ni sebenarnya kita cukup-cukup lah kan. Maksudnya kalau bab SOP ni betul lah kita akan bersentuhan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya dekat program ceramah yang saya tengok, waktu ceramah, waktu semayang ikut SOP. Tapi waktu makan tu dan duduk sama ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita ambil langkah berjaga-jaga. Satunya bila kita sebelum masuk masjid, kita sanitize tangan kita. Kita dah buat sejadah. Boleh je kita lebih rapat daripada sekarang. Tak payahlah sampai 1 meter. Kan? Tak payahlah jauh sangat kan. Sebab kita kita kena rapatkan saf. Dan kemudian ada yang tanya tentang bagaimana solat sunat taubat. Nak solat sunat taubat Muhammad Zaki. 7 hari solat sunat taubat ni buat malam. Kalau paling baik sekali kita tidur dulu. Kita bangun pagi kita buat. Boleh juga nak buat sebelum tidur, tapi buat lewat malam. Buat lewat malam, orang semua dah tidur. Dia sebaik-baiknya dalam keadaan kita bersunyi-sunyian. Solat sunat taubat ni tak kisah, siang pun boleh buat, malam pun boleh buat. Tapi sebaik-baik malam waktu sunyi, kita dengan Allah Ta'ala supaya kita dapat feel kan. Dapat feel untuk minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab kita rasa kita banyak dosa pada Allah Ta'ala. Assalamualaikum, salam. Sampai, dah nak tunggu 10K. Tak apa, jangan tunggu. Nak bagi komen je. Nak subscribe je. Terima kasih sekali. Apa yang dimaksudkan dengan tinggalkan dunia waktu solat? Harap Ustaz bagi pencerahan. Maksudnya waktu dunia ni, dia khusyuk ni. Ayat khusyuk tu contohnya kan. Kita ingat khusyuk ni bukan tak sadar diri tau. Khusyuk ni maksudnya waktu kita solat, macam kita tengok TV lah. Kita tengok cerita drama, ada orang tengok drama pukul 7 tu. Dia tengok ataupun tengok Hindustan tu. Macam tu lah tengok lah. Lepas tu bila anak lalu, tepi. Mata tak berganjak ni. Macam tu kat kita dalam solat. Maknanya bukan kata hilang lupa diri kita. Tapi bila kita solat, kita utamakan fokus kita kepada Allah Ta'ala. Ingat ke Allah saja. Tak ada ingat benda lain. Benda lain tu kemudian. Kita tolak ke tepi. Mustahil lah kita buat benda tu tak datang kita tolak tepi. Tak, aku nak ingat Allah ni. Tak nak ingat benda lain. Tu. Dalam hati. Ingat tu. Jadi makna kata, tolakkan ke tepi. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 tadi beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan itu. Malahan di dalam hati tidak akan pernah ada rasa bahagia. Solat tak khusyuk, macam mana dengan solatnya? Wallahu alam, Allah Ta'ala saja yang akan memberi ganjarannya. Kita pun tak dapat nak cakap, tapi masuklah kita dalam kategori orang yang lalai dalam solat. Baca Quran tak faham maksud, tak apa ke Ustaz? Tak apa. Kalau kita mengaji, kita dapat pahala. Kita tengok Quran, dapat pahala. Tengok Quran dan kita baca, dapat lagi besar pahala. Tengok Quran, baca dan hafal, lagi besar pahala. Tengok, baca, hafal, faham, lagi besar pahala. Tengok, baca, hafal, faham dan buat isi kandungan Quran, lagi besar pahala. Okey. Apa hukumnya kalau suami menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain? Saya tanya untuk kawan saya. Hukumnya kalau berdosa lah. Berdosa. Melainkan kena ada bukti. Lagi satu, benda ni berdosa. Memang kena rujuk kepada mahkamah syariah. Jumpa dengan mahkamah syariah, buat aduan. Sebab suami saya korang mana menuduh saya ni. Jadi saya fikir tak maulah kan. Macam tu. Ya. Sekadar macam mana selalu nak ingat nikmat Allah. Nak ingat nikmat Allah senang aja. Nabi pesan jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu. Tapi pandanglah siapa yang memberi nikmat itu. Ingat macam tu. Dan cara kita mengingati nikmat Allah, satu perkara lagi yang kita kena ingat, memelihara nikmat supaya tidak dirosakkan.
Macam mana paksa diri untuk berubah? Dulu pernah berubah tapi sekejap. Tapi saya sedih. Saya nak jadi baik. Oh, ingat. Tak apa. Apa yang dipesan? Ingat tak Hanzalah beritahu? Hanzalah tanya dengan Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, boleh tak kau tanya kepada Nabi Muhammad? Tanya apa? Boleh tak kau tanya dia macam mana cara nak mengelakkan diri kami daripada jadi munafik? Kenapa pula? Saidina Abu Bakar tanya. Hanzalah kata, sebab aku ni bila duduk dekat dengan Rasulullah, kami ni semua ingat ya Allah banyak. Kan? Tapi bila kami jauh, Rasulullah cerita syurga, terbayang syurga. Rasulullah cerita neraka, terbayang neraka. Tapi bila kami berjauhan dari Rasulullah, kami mula leka dengan dunia, leka dengan anak, leka dengan bini, leka dengan suami, leka dengan keluarga. Jadi kami bimbang kami jadi munafik. Maka jawab Rasul, bila soalan ni sampai kepada Rasulullah pesan apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyak ikut ceramah-ceramah. Kuliah subuh sampai surubat ni ikut. InsyaAllah boleh jadi baik. Mudah-mudahan. Ya. Pukul pada kurang fasih tak apa. Yang paling kita takut ni makhraj tak betul, hukum tajwid tak betul. Kalau kita dah tahu tak betul, kita sengaja tak belajar pula berdosa. Ya, kena belajar. Sekejap tengok apa lagi komen-komen yang ada. Suami dah kahwin kemudian mengaku bujang. Adakah lafaz cerai? Tak. Lelaki mengaku bujang tak jatuh lafaz cerai. Seorang suami dah kahwin kemudian mengaku dia bujang, maka tak jatuh lafaz cerai. Zarul Nur Syazwan Nur Fail. Kan? Apa yang boleh kita lakukan bila keadaan dalam hati terdetik masakan kita lebih baik dari orang lain dalam amal ibadah kita juga. Jadilah kita ujub. Kita rasa kita lebih baik pada orang. Jangan rasa kita handal sendiri. Jangan ya. Jadi makna kata bab amal ni satu aja. Kita kerja dalam dunia ni pertama kita kerja hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua kerjalah maghfirah, minta ampun dengan Allah. Dan ketiga kerjalah hidayah. Kerjalah rahmat. Nak dapat rahmat Allah ni kena ibadah banyak-banyak. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk dalam syurga. Ibadah tu biar ikhlas. Ya. Macam mana nak hilangkan rasa curiga kata suami? Suami pernah buat benda tak elok sebelum ni tapi dah berubah. Kini still rasa curiga. Macam mana nak hilangkan? Senang. Kita ni manusia. Kita tak ada kekuatan wahai Umi Lara. Ya. Tapi kita buat macam mana kepada semua? Kita doakan, ya Allah, kau tolong jagakanlah dia untukku, ya Allah. Paling senang. Tapi setiap doa jangan lupa bertahmid, jangan lupa selawat. Tahmid dan selawat ni tanda syukur kita kepada Allah dan Rasul. Jadi kita minta, ya Allah, ya Rasul. Kan? Kita puji Allah, puji Rasul. Selawat atas Nabi. Dan kita minta, ya Allah tolong jagakan suami kita untuk kita. Ya Allah tolong jagakan isteri kita untuk kita. Ya. Bila saya menangis tanpa sebab sekarang ni saya rasa dalam fasa kembali ajaran. Apa patut saya buat? Tak apalah kalau menangis tu biarlah. Kalau pada tak sebab rugilah. Baiklah menangis kerana Allah. Ada ya poin kan. Biar menangis kerana Allah. Daripada nangis sia-sia baik apa. Ustaz, orang kena pernah menangkan tu macam mana? Adakah kira tak percaya rezeki Allah bagi? Macam mana pula dengan hasil pendapatan poli? Halal tak haram? Macam inilah. Kita ni satu ya. Benda yang paling penting sekali i'tiqad. Kita bila pelaris ke percaya ke Allah Ta'ala. Percaya pada Allah Ta'ala itu penting. Perbetulkan niat kita. Tidak sia-sia hidup tuan-tuan. Tu ayat dia. Ya. Bila Ustaz nak Liverpool, sabarlah kau. Pangeran Taufik, untuk melaman semua, saya, family saya memang Liverpool. Daripada zaman Ian Rush, John Aldridge, John Barnes, Steve McManaman. Kan? Daripada Michael Owen, masih budak lagi. Masa tu masih lagi ingat tak? Iklan Dunhill pukul 3 pagi. Masa live bola sepak dulu kan, pukul 3 pagi. Kan? Ingat itu dululah. Sampai sekarang. Kan? Pada zaman arwah Abah lagi. Tuan-tuan. Tak usah tanya oleh soalan tu. Apa Liverpool punya soalan tanya? Okey. Mengaku bujang tu gatal Ustaz, aku kahwin anak tambah bini. Adakah dapat menggunakan kelulusan yang baik pada nombor 1? Ni Morgan Pomet ni marah tu. Alamak, pula hilang ni. Macam mana kita nak jauhkan diri dari kawan suka sangka buruk? Satu je. Pertama, beritahu dia, ajak dia sangka baik. Jangan berhenti sangka buruk ni.
Nak tanya kalau syurga, okey. Ustaz nak tanya, kalau syurga isteri ada kat kaki suami, masih ada lagi tak syurga isteri kat suami kalau suami tu seorang pemabuk dan kaki perempuan? Macam ni lah. kita hanya boleh taat kepada suami selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Jadi selagi boleh taat, kita taat. Kita boleh tegur, kita tegur suami kita. Setiap kali ketaatan kita pada suami, walaupun suami itu tak taat, kita ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Kan? Jangan bagi alasan. Tu saya perasan. Ada satu point saya letak. Sewanita yang dipandang oleh Allah. Cubalah tolong follower saya ni. Tolonglah matang sikit. Saya masuk wanita-wanita yang tidak dipandang oleh Allah. Saya beritahulah ada wanita-wanita yang macam mana. Ramai yang marah. Ni suami ni. Kalau suami tu tak elok macam mana suami. Cuba kita ambil point tu dulu. Ada juga point untuk suami. Kan? Jangan emosi. Kan? Ya. Saya bagi tips supaya kita semua sama-sama memperbaiki diri kita. Termasuk juga lelaki. Baru-baru ni ada tajuk lelaki. Tajuk lelaki baru ni saya kata, bagaimanakah menjaga tanggungjawab menjaga keluarga ni sebenarnya tanggungjawab suami. Orang perempuan tidak. Orang perempuan hanya melahirkan anak dan melayan suami. Itu saja. Lebih pada tu mengomel rumah, siapkan rumah tu semua kerja orang lelaki. Faham tak? Tetapi orang perempuan kebiasaannya menjadi pembantu. Orang perempuan ni membantu. Jadi orang perempuan banyak bantu suami. Jadi orang lelaki jangan ambil kesempatan atas kebaikan isteri. Kalau boleh tolong reward isteri kita yang dah tolong. Bagi dia pergi berjalan, bawa dia rehat. Kan? Jadi macam tu. Ya. Ustaz, saya soal pengantar makanan. Saya dah mengambil makanan yang halal. Bila saya pergi ambil order di kedai, saya tak tengok isi order tu bagaimana rahsia pada wang tu je. Kalau tak nampak, tak tahu, tak apa. Kan? Tapi simple je. Kalau kita tahu ada bercampur makanan-makanan yang non halal dengan tak halal, sekarang kita upah kita ni dalam hal ni, kalau boleh cari-carilah kerja lain. Macam tu. Kalau ataupun kadang-kadang yang kita nampak ada syubhah. Yang kadang-kadang yang ada kemungkinan dia hantar. Kita boleh pilih sebenarnya sebagai pantai makanan. Kedai-kedai yang ada kemungkinan menyediakan makanan yang tidak halal, tak sahlah kita pergi hantar. Kita yang kedai yang ni minta orang lain yang buat. Kan? Solat tahajud lah dalam kurang kau apa. Solat tahajud selagi mana belum subuh kita boleh buat. Tak ada masalah. Sebaik-baiknya 3/4 malam. Ya? Dalam pukul 4:30 tu cantik lah tu. Kalau baca kunut doa, kunut nazilah solat subuh, boleh. Boleh baca. Sebab saya nak cancel order, nanti saya kemungkinan akan di-ban. Apa kita takut kena ban kat dunia ni? Kan? Tak ada hal tu. Saya terlajak baca tahun akhir MP habis masa tahun awal, kira macam mana? Tak ada masalah dah. Naiklah, dah teringat. Kan? Masalah dah. Dia terlebih tak apa, jangan terkurang. Kan? Assalamualaikum, salam. Ustaz, macam mana didik anak yang degil, yang tak nak solat? Macam ni lah. Hari-hari kena cerita dengan anak, hari-hari kena train anak. Assalamualaikum, dalam uzur boleh hafal Quran? Tak boleh. Tak usah baca Quran. Suami kaki perempuan, cantik kaki suami. Sabarlah dan. Salahkah kita gembira, tenang, bangga bila kita buat satu kebaikan dan kemudian kita share berkata dengan pasangan atau apa kebaikan kita buat. Simple aja. Bukan tak boleh. Tapi dibimbangi kita ni manusia, goma terasa riak tu ada. Jadi kalau kita share tu, kalau nak share sekadar untuk minta ajak orang boleh. Contohnya, bang, tadi saya ada sumbangkan. Tak adalah banyak. Kat Yayasan Haji Ismail tu dah RM50. Banyak dah. SD bantu orang susah. Jadi bang, boleh tak abang pun sumbang sama bang, mudah-mudahan bertambah pahala pokok kita. Macam tu tak apa. Tapi kalau cakap bang, tadi saya bagi alhamdulillah rasa tenang hati ni. Nampak macam lagak pun ada orang kan. Tu yang bahaya tu. Okey, soalan terakhir saya pilih soalan terakhir. Ustaz nak tanya, jiran sebelah tak tudung tong sampah, bau yang kurang selesa, terpaksa tutup pintu tingkap, apa hukumnya? Disebutkan oleh Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Kemudian sahabat tanya, siapakah dia Rasulullah? Maka Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Orang inilah yang dikatakan sebagai orang tidak beriman. Jadi hati-hati tuan-tuan sekalian. Jiran-jiran, jangan kita menyakitkan hati jiran kita, tolong jaga. Tong sampah tolong tutup, nanti bau merebak tuan-tuan. Jadi bila jiran kita rasa tidak senang dengan kejahatan yang kita buat, dengan keburukan yang kita buat, dibimbangi, kita jatuh di kalangan orang yang tidak beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian menyokong program pada pagi ini. InsyaAllah dari masa ke semasa
kita akan buat kuliah subuh. Macam saya pesan, saya beritahu dululah. Saya minta maaf. Dulu memang agak kesibukan. Saya tak sempat nak buat kuliah subuh. Tapi insyaAllah bila ada ruang dan peluang, saya akan buat. Saya akan buat. Dan Alhamdulillah kita dah pun sampai bab 6. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung bab 7. Bab 7 untuk tim kuliah subuh Samsul Ubat. Apapun, saya ucap terima kasih kepada semua yang menyumbang ke tabung Yayasan Haji Ismail. Teruskan menyumbang di tabung Yayasan Haji Ismail. Mudah-mudahan boleh pahala. Ingat, dengan bersedekah, pertama, dia akan mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, membersihkan hati. Dan memanjangkan usia. Maaf saya. Memanjangkan usia. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Yakin dan percaya cakap saya. InsyaAllah. Dan saya ucap terima kasih kepada semua pelanggan. Teruskan melanggan susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni baik. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang yang sakit belakang. Baik untuk orang sakit tulang. Pada mak-mak kita yang sakit lutut. Yang tangan kebas-kebas. Kaki pijak sakit. InsyaAllah okey. Begitu juga saya sendiri pun amal pagi. Sebab pertama, tak ada bau hamis kambing, tuan. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Memang okey. Orang kecil manis pun boleh minum. Sebab dia tidak ada gula. Dia tak ada gula. Dia memang betul-betul susu kambing campur madu dan campur kurma. Tengok, ada madu dan kurma. Jadi, kalau siapa yang berhasrat, boleh tempah segera order. Kita akan buat delivery ataupun kita postkan terus ke rumah anda. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ucap terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.